Selamat berjumpa kembali bersama Ayaman dalam Ayaman Kongsi Je. Sebelum kita teruskan, sila share, like dan subscribe, tekan tombol loceng. Hari ini Ayaman akan menyambung semula slot yang lepas dalam sirah teragung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi tajuk hari ini nampaknya lebih menarik. Tapi sebelum tu Ayaman nak ucap terima kasih kepada keluarga Ayaman, terutama isteri, anak-anak yang menyokong usaha Ayaman ni untuk sama-sama berkongsi. Bukan nak mengajar, saya Ayaman sebut, bukan nak mengajar, bukan nak apa orang kata berlagak seperti ustaz. Tak. Ayaman cuma nak kongsi apa yang Ayaman baca tentang sirah Rasulullah ni, tentang perkara-perkara yang mungkin ada di antara kita belum tahu lagi sejarah perjalanan Rasulullah ni. Terima kasih juga kepada anak-anak Ayaman yang jadi kru ni, yang buat video ni. Jadi semoga usaha ni ada manfaat dia dan diterima oleh Allah sebagai ibadah. Nak ngajar fiqah ke, tauhid ke, tasawuf ke, Ayaman tak ada ilmu, tapi Ayaman kongsilah sirah ni, sirah Rasulullah ni kepada saudara-saudara semua, kawan-kawan yang belum berkesempatan membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini tajuk yang lebih menarik, tajuk yang lebih orang kata kita punya rasa ingin tahu tentang Rasulullah. Hari ini Ayaman akan cerita pasal tajuk kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kita. Selepas peristiwa yang Ayaman cerita sebelum ni, Abrahah dengan tentera bergajahnya itu menyerang Mekah pada waktu itu. 50 hari selepas peristiwa itu, usia kandungan bonda Rasulullah SAW itu Aminah telah mencapai 9 bulan. Jadi detik-detik kelahiran itu telah makin dekat. Aminah pula telah merasa ada gerakan-gerakan yang kuat di dalam perutnya tu. Jadi semakin lama gerakannya semakin kuat, Aminah tak mampu nak menahan sakit tu. Jadi dia segera berbaring di tempat tidur dia. Bila dia berbaring tu, peluh keluar dengan banyaknya, tangan dia tu mencengkam kain selimut tu menahan rasa sakit apabila hendak bersalin tu. Maknanya ibu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni merasai seperti mana ibu-ibu lain yang melahirkan anak, seperti manusia-manusia lain juga. Jadi maknanya Rasulullah ni adalah manusia seperti kita juga, tetapi ianya dipilih dan dimuliakan oleh Allah. Dan banyak-banyak ada berlaku keajaiban yang tidak berlaku pada manusia biasa, hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama lepas tu lahirlah seorang bayi dari rahim Aminah, iaitu junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan bahawa tali perut bayi itu telah terpotong dan kemaluannya telah dikatankan kalau mengikut As-Sirah An-Nabawiyah. Namun ada juga ulama yang mendapat bahawa Muhammad, Nabi kita ini, Rasul kita ini telah dikhitankan oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Hari kelahiran itu adalah 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tarikh 22 April 571 Masih. Itu tarikh kelahiran junjungan besar kita. Yang ini, tarikh ini adalah menurut penelitian oleh ulama terkemuka, iaitu Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi. Jadi kelahiran bayi ini telah akan mengubah peradaban dunia. Aminah berjuang sendirian melahirkan Muhammad tanpa didampingi oleh suami tercinta. Yang kita dah tahu bahawa ayahanda kepada Rasulullah SAW ini telah pun meninggal dunia semasa berdagang. Jadi beberapa tanda kenabian datang mengiringi kelahiran Muhammad. Kata Aminah, ibu Rasulullah, ketika aku melahirkannya dari rahimku, keluar cahaya
yang menerangi istana-istana negeri Syam. Itu disebut melalui Musnad Ahmad dan Sunan Ad-Darimi. Dinyatakan bahawa Aminah telah berkata bahawa keluarnya cahaya daripada rahimnya yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Kemudian saat Rasul kita dilahirkan, berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah itu telah berjatuhan, telah jatuh, telah rubah dan jatuh. Dan istana Kisrah, Kisrah ini adalah satu kerajaan yang besar pada waktu itu, telah tergoncang dan api persembahan orang Parsi pun padam. Ini riwayat ini cukup terkenal walaupun tidak ada pada darjat sahih. Tapi di mana-mana pun kalau kita mendengar tentang sirah Rasulullah, disebutkan perkara ini, bahawa api persembahan orang Parsi itu terpadam, istana bergoncang, berhala runtuh. Ini memang ada disebut. Tidak kalau kita dengar ceramah-ceramah ustaz-ustaz berkenaan dengan sirah Rasulullah ni, disebut banyak kali perkara ini, walaupun tidak ada darjat yang sahih dalam mengatakan perkara ini. Kemudian setelah lahirnya Rasulullah, bonda baginda telah mengirim utusan kepada datuk Rasulullah, iaitu Abdul Muttalib, untuk dikabarkan tentang kelahiran cucunya itu. Mendengarkan berita itu, Abdul Muttalib sangat teruja, dan terus saja dia segera melawat Aminah. Setibanya dia di bilik Aminah, dia menyaksikan pemandangan menakjubkan. Tembikar tempat Nabi kita diletakkan itu tiba-tiba terbelah dua. Ini satu perkara yang aneh dan perkara yang menakjubkan berlaku. Tempat diletakkan Rasulullah tu terbelah dua, dia punya tembikar tu. Abdul Muttalib pun segeralah menimang cucunya. Dia tahu bahawa satu hari nanti Muhammad ini akan menjadi manusia besar menurut khabar dari Raja Yaman, iaitu Sa'if bin Ziyas serta Umayyah bin Abi Sal dan orang-orang yang memahami tentang kitab Taurat dan juga Injil. Sebenarnya tentang kelahiran Nabi kita ni telah pun dinyatakan dalam beberapa kitab sebelum ni, iaitu Injil dan Taurat. Memang dinyatakan bahawa akan lahir seorang Nabi di akhir zaman nanti. Jadi daripada kitab itulah diketahui bahawa tanda-tanda bahawa Muhammad ni adalah Nabi dan seorang Rasul di akhir zaman. Lalu datuknya ini tadi, Abdul Muttalib tu menggendonglah cucunya itu masuk ke Kaabah seraya berdoa dan bersyukur kepada Allah. Menurut kata Ibn Hisham yang menceritakan berkenaan dengan kelahiran Nabi kita ni. Dan apabila lahirnya Muhammad, waktu itu belum ada nama lagi. Jadi seseorang yang telah datang kepada Aminah saat dia mengandung. Orang itu berkata, apabila anak ini telah lahir, berilah dia nama Muhammad, kerana sesungguhnya namanya di dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Itu sebab ada ramai orang kata bahawa Nabi kita Muhammad SAW ni juga namanya adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu, katanya lagi, dia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi, sedangkan namanya dalam Al-Quran adalah Muhammad. Ini menurut Ibnu Ishaq dan Baihaqi yang menceritakan tentang saat untuk diberikan nama, apabila seorang telah datang kepada Aminah untuk supaya diberikan bayi ini nama Muhammad, seperti mana yang disebut dalam kitab Injil dan Taurat. Aminah segera memberitahu hal itu kepada Abdul Muttalib. Datuknya memberinya nama Muhammad. Saat Abdul Muttalib mengadakan akikah dan mengundang para pembesar Quraisy, "Apa nama yang engkau berikan?" tanya para pembesar Quraisy. "Aku akan berinya nama Muhammad." Mereka semua terkejut. Kerana nama itu asing dalam kabilah-kabilah Quraisy pada waktu itu. Kabilah Arab yang ada pada waktu itu. Mereka semua terkejut mendengar nama yang diberikan Abdul Muttalib. "Mengapa engkau tidak suka menamakannya dengan nama nenek moyangmu? Aku ingin supaya dipuji
oleh para penduduk bumi dan mendapat pujian di langit? Itu jawab Abdul Muttalib. Selain pada nama Muhammad ni, Rasulullah ni pernah berkata, sesungguhnya aku ini memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad. Ini Rasulullah sendiri yang bercakap dalam catatan buku ni. Aku adalah Ahmad. Aku adalah Mahi. Mahi itu bermaksud si penghapus, yang diutus Allah untuk menghapus kekafiran. Aku adalah Hasyir, iaitu si penghipun yang mengumpulkan orang-orang di bawah kekuasaanku. Dan aku adalah Aqib. Zuri mengatakan bahawa erti Aqib adalah Nabi terakhir. Memang benar ya, Nabi terakhir, dan tidak ada lagi Nabi setelah tu. Yang ada ni ramai macam-macam mengaku akhir zaman ni, Rasul itu, Rasul ini. Tapi sebenarnya itulah dia Rasul dan Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan nama-nama Nabi ini adalah hadis riwayat daripada Bukhari dan Al-Fat. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad ada tambahan nama, iaitu dan Al-Khatim, penutup, yang disebut oleh Af-Tabaqa. Nama lain ialah Al-Muqaffa, orang yang dimuliakan, dan Nabi Ar-Rahman, yang artinya utusan pembawa rahmat, yang disebut dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Muhammad juga diberi nama Nabi Al-Malahim, yang artinya utusan yang bertugas menyatukan. Ini dinyatakan oleh As-Sama'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki nama yang lain, yang bagaimana yang ayat Man sebut tadi, yang sangat popular, itu Ahmad lah. Artinya tidak ada seorang pun yang memuji Tuhannya melebihi pujian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah lebih tinggi lagi pujiannya. Nama inilah terdapat dalam Injil. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudriha bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sedangkan Fihr adalah nenek moyang suku Quraisy. Di sini macam yang Ayah Man pernah sebut sebelum ni lah, bahawa Quraisy itu berasalnya daripada Fihr ni tadi, nenek moyang orang-orang Quraisy itu sendiri. Abdul Muttalib dan Aminah begitu bahagia dengan kehadiran Muhammad ni. Junjungan besar memanglah, orang yang sangat mulia, semua orang bahagia. Sebab kedatangannya itu memberi rahmat kepada semua orang, seluruh alam. Keduanya tidak pernah berhenti menimang Muhammad. Senyum, kebahagiaan terlihat di kedua-dua bibir mereka. Namun, kegembiraan hanyalah untuk sementara. Bayi yang kecil itu harus segera dicari perempuan yang dapat menyusuinya. Ini menjadi satu adat bagi orang-orang Arab pada waktu itulah. Setiap bayi yang dilahirkan tu mesti diserahkan kepada orang lain untuk menyusuinya. Sebab bangsa Arab ni, dia lahir mereka harus disusui oleh orang lain, sedangkan dengan tujuannya itu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi itu. Orang Arab ni. Itu sebab budaya dia pada waktu itu, adat dia pada waktu itu, lahir saja bayi mesti disusukan oleh orang lain, bukan ibu dia. Supaya daya tahan kuat, otot dia kuat, dan memelihara kefasihan berbicara seperti ibu mereka. Kerana keluarga yang menyusui bertanggungjawab pula untuk melatih bahasa Arab kepada bayi yang disusu tu. Zaman ni adalah taska, tapi tak ada menyusu lah. Jadi zaman dulu Arab memang itulah budaya dia, lahir saja bayi, dia akan dihantar kepada orang lain untuk menyusukannya. Dan perempuan yang beruntung tu adalah, yang menjadi ibu susuan Nabi pada waktu itu adalah Halimah binti Abi Zuhaib dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Suaminya bernama Al-Haris bin Abdul Uzza, yang biasa dipanggil Abu Kabsyah, dari kabilah yang sama juga, kabilah Bani Sa'ad tadi. Ayahnya bernama Abdullah bin Haris bin Shidnah bin Jabir bin Rizam bin Nasirah bin Husiyah bin Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Itu adalah
ibu yang menyusukan tadi Rasulullah. Dikisahkan Zaid bin Aslam meriwayatkan dari Atha bin Yasar yang berkata bahawa Halimah pernah mendatangi Nabi SAW. Dia disambut baginda dengan memegang selendangnya untuk si ibu. Halimah lalu duduk di atas selendang tersebut. Dalam kisah lain, Abu Daud, Abu Ya'la dan lainnya meriwayatkan melalui jalur Imarah bin Sauban bin Abu Sufail bahawa Nabi pernah berada di Jirana membahagikan daging. Tiba-tiba datang seorang perempuan membawa piring mendekati Nabi SAW. Saat itu juga Rasulullah SAW memegang selendangnya untuk perempuan tersebut. Siapa perempuan itu? Tanya Tufail. Abu Tufail bertanya, siapa perempuan? Bila dia tengok Rasulullah membentangkan selendang untuk perempuan duduk, Abu Tufail ni bertanya, siapa perempuan itu? Dia adalah ibu yang pernah menyusui Rasulullah SAW. Jawab orang-orang yang ada itu. Jadi begitulah akhlak Rasulullah SAW, sangat memuliakan orang-orang yang lebih tua dari dia. Jadi perkara ini memang selalu dilihat dalam perjalanan Rasulullah, kehidupan Rasulullah setiap hari. Sangat-sangat memuliakan orang yang lain, lebih memberi keutamaan pada orang lain daripada diri sendiri. Jadi Halimah dan keluarganya bukanlah orang yang senang. Dia sebenarnya bukan orang yang senang. Dia datang ke Mekah tu pada musim panas dan terik, naik kedai putih yang sangat lambat kerana lemah dan kurus. Ayaman pernah dengar juga sama-sama ustaz-ustaz kata bahawa tak ada orang yang nak pergi menyusukan Rasulullah, kerana keluarga Rasulullah ini kononnya bukan orang yang berduit, bukan orang yang berharta. Jadi cumanya Halimah inilah yang datang. Itu pun dah lewat sebab kenderaannya sangat perlahan, keledainya sangat perlahan berjalan kerana lemah dan kurus. Halimah ni binatang ternakan dia semua jadi kurus, tak bertenaga, kurang daging, kurang susu. Dan dalam masa yang sama, ketika Halimah ni nak pergi ke rumah Rasulullah, dia pun bawa seekor unta yang tidak lagi dapat menghasilkan susu, dah tak keluar susu dah. Halimah ni bukanlah orang yang senang juga. Dia juga membawa anaknya yang masih bayi yang sering menangis sepanjang malam kerana kelaparan. Akan tetapi dia tak pernah menduga bahawa keputusan dia tu untuk mengambil Rasulullah yang masih kecil tu untuk disusukan memberi berkah, memberi satu rahmat kepada keluarga Halimah tu sendiri. Apabila dia telah membela Rasulullah, dia pergi datang ambil Rasulullah dan bawa balik. Setiap 6 bulan sekali Halimah datang ke Mekah menemui Nabi Muhammad sehingga masa susuannya selesai. Dalam masa dia menyusukan Rasulullah tu, setiap 6 bulan dia akan ke Mekah bawa Rasulullah jumpa dengan mak dia, ibu dia. Berakhirnya masa susuan membuatkan Halimah bersedih. Bila tamat tempoh susuan, dia susuan biasanya 2 tahun lah. Kalau tak silap Ayaman 2 tahun dah silap. Jadi bila dah selesai tu, dia rasa, Halimah ni rasa sedih sangat bila nak berpisah tu. Dia tak nak berada jauh daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat menyayangi Nabi Muhammad macam dia sayang anak dia sendiri. Rasa resah, rasa tak seronok, rasa sedih apabila nak berpisah dengan Rasulullah ni. Dia terus rasa macam serba salah, bingung. Bila melihatkan Rasulullah pada waktu kecil itulah, pada masa dalam jagaan dia tu, tatapan kasih sayang dia sebagai seorang ibu susuan tu masih tak nak berpisah dah dengan Rasulullah tu. Rasa cinta dia, rasa kasihan dia, dia tak terasa bahawa mata dia mengeluarkan air, dia menangis apabila nak pisah dengan Rasulullah. Oleh sebab rasa yang sangat-sangat sayang tadi, dia dah memberanikan diri dia bertanya dan datangi Aminah supaya biarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tetap tinggal dengan dia walaupun tempoh tu susuan tu dah tamat. Dia kata, kami amat berharap supaya Muhammad boleh tinggal bersama kami.
kerana kami mendapat banyak keberkahan, kata Halimah kepada Aminah. Okey. Bila bercakap tentang keberkahan ini, keberkatan ini, sebenarnya Halimah ni, ibu Shuan ni tadi, bila dia bela saja Rasulullah ni, bila dia bela saja, apabila bermula dia bertarikh masa dia mengambil Rasulullah nak bawa balik ke kampung ni, ke Bani Sa'ad ni, di tengah perjalanan dia nak menyusukan bayi tu, seketika itu, okey, seketika itu air susu dia terasa penuh. Sedangkan Halimah ni orangnya hidup miskin, kurang makan, kurang khasiat. Tapi bila dia ambil saja Rasulullah, pada saat dia ambil Rasulullah tu, dia merasakan bahawa air susunya terasa penuh. Dia pun menyusukan Muhammad sehingga kenyang. Anak dia yang tadi tu yang menangis sepanjang jalan pun disusukannya sampai kenyang dan hingga dia tertidur nyenyak. Macam tu lah berkahnya tu, berkatnya tadi Allah dah bagi kepada Rasulullah dan dapat pula dirasai oleh Halimah ni tadi, bahawa dia sedang membela, menyusukan seorang Rasul. Yang unta tadi, yang dah kata tadi dah tak ada susu dah, unta tua dah tu kot, dah tak ada susu dah tadi. Tiba-tiba pula unta tu puting susu, dia penuh dengan susu unta tu, padahal unta dah tua, dah puru dah tak ada apa hasil. Tapi bila dia bawa balik Rasulullah, susu penuh pada puting unta tu tadi. Dia pun, apalagi dah ada susu, dia pun perah susu tu, minum dengan isteri dia sampai puas. Lalu malam tu diorang berdua, suami isteri tu, Halimah dan suaminya tadi tu, tidur dengan nyenyaknya apabila kekenyangan dengan minum susu unta yang dah, orang kata dah expired dah unta tu. Tapi dengan berkat Rasulullah SAW tadi, penuh balik susu unta tu tadi.